Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan satu dalam perbuatan, muka surat 20 dah. Mana dari kitab tu muka surat 20 di bawah tu. Dan satu dalam perbuatan, ini masuk nak menyatakan wahdaniyah fil af'al dia panggil. Nah, bersangatan esa Allah Taala pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Dalam buku kita tu dia kata, dan satu perbuatan adalah bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbuatan dan tidak satu pun yang dapat menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa deh ke surat 20 tu. Ini nak cerita kata bersangatan esa Allah, wahdaniyah Allah yang terakhir sekalinya ialah pada perbuatan. Hak lepas dah bersangatan esa Allah Taala pada zatnya, keluar dua makna. Ternafikan muttasilkan munfasil pada zat. Bersangatan esa Allah Ta'ala, wahdaniyah Allah Ta'ala pada segala sifat-sifatnya. Keluar dua makna juga, ternafikan muttasil dan kam munfasil pada segala sifat. Kalau gitu hari ni nak menyatakan, orang panggil wahdaniyah fil af'al. Kalau lagi ta'arabnya dia kata lagu ni, wala mu'athira ma'ahu fi fi'lin minal af'ali bal huwal mujidu lil af'ali kulliha.
fayakhluqu at-ta'ata wal ma'siyata wan naf'a wad dharra wal ghina wal faqra wa laysatin naru muhriqatan wala sikinu qati'atan wala ta'amu mushbi'atan mushbi'an. Fallahu wal khaliqu wahdahu lakin ja'ala bimuradihi hadza sababan fi hadza. Jadi bersangatan esa Allah Ta'ala ni dia kata wala mu'athira, tidak ada yang memberi bekas ma'ahu sertanya Allah fi fi'lih, pada satu perbuatan pun minal af'ali, daripada segala perbuatan-perbuatan. Nah, jadi apa sahaja yang berlaku, nah, sejuk aircon kita rasa sekarang ni. Nah, cerahnya surau kita ni, kerana lapu ni. Nah, ada angin kerana kipas kita pasang ni. Semuanya hakikatnya Allah yang memberi kesan tu. Tu bukan aircon yang menyejuk dengan tabiat aircon, atau bukan kerana aircon kita dapat sejuk, tidak. Betul? Allah di sisi sabab musabab yang adi, dia panggil sabab musabab yang ada, kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk. Gitu dah. Bukan kerana aircon kita dapat sejuk, atau tabiat aircon menyejuk. Itu kafir belaka oleh etika itu. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu, dan bermula perbuatan, fit ta'thiri, pada memberi bekas itu, tidak adalah ia, laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahhari jalla wa ala, hanya untuk Allah satu-satunya yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Nah, tu. Jadi apa sahaja berlaku, nah, sama ada baik atau buruk. Tu pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama ada baik dari segi syarak atau baik dari segi uruf. Nah, atau buruk dari segi syarak atau buruk dari segi uruf. Semua hakikatnya ialah kesan daripada perbuatan Allah. Karena dia satu-satunya mu'athir. Laisa mu'athira, tidak ada seorang yang memberi bekas pun, ma'ahu, sertanya serta Allah, fi fi'lin minal af'ali, pada satu perbuatan pun daripada segala perbuatan-perbuatan. Pas apa yang memberi bekas? Bal huwa, bahkan dia, yakni Allah, al-mujidu lil af'ali kulliha, yang menjadikan akan segala perbuatan kulliha, semuanya sekali. Semua sekali. Ini pegangan kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan buat kira dengan Mu'tazilah. Tu bi khilafil Mu'tazilati, hal keadaan menyalahi dengan puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah yang kata Allah Ta'ala hanya memperbuat perkara-perkara yang baik-baik saja. Kesan yang baik itu Allah yang buat. Nah, mana seperti ibadat, taat, Islam, iman, yakin, juru, ikutlah. Apa saja hak baik-baik, hak tu je hak Allah buat. Adapun yang jahat, yang buruk, itu bukan Tuhan buat dah. Itu makhluk tu sendiri yang buat. Itu siapa kata? Siapa kata? Iaitu Mu'tazilah. Nah, sebab apa mereka berpegang lagu tu? Sebab dibinakan pendapat mereka solah dan aslah ni wajib Allah Ta'ala buat. Apa solah dan aslah? Yang ni baik, perkara yang baik dan perkara yang terlebih baik tu bagi mereka Allah wajib buat di atas hamba dia. Nah, jadi di sisi Mu'tazilah, Tuhan tu ada satu tekanan di atas dia. Nah, kena buat benda baik dan terlebih baik pada hamba. Pas Tuhan apa lagu tu? Nah, Tuhan apa lagu tu? Nah, kita tanya dia, hei Mu'tazilah, mu kata wajib Tuhan buat baik dan terlebih baik pada hamba tu wajib apa? Wajib akal ke wajib syarak? Kalau kata wajib akal, bermakna benda baik dengan benda yang lebih baik lah hak kena ada, benda jahat, benda buruk tak ada rasa. Betul tak realiti lagu tu?
Karena wajib akan dengan makna mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak boleh ditasawur, digambar dengan akal kita tak adanya. Mana benda tentu ada, mesti ada. Sedangkan realiti kita tengok, manusia ni bukan baik belaka. Nah, ada hak miskin, ada hak kaya, ada hak sangat kaya, betul tak? Ada hak sehat, ada hak sakit, sakit sikit-sikit, ada sakit tenat, ada selak gerah. Macam-macam dah. Nah, jadi kalau Tuhan ni wajib akal buat baik, mana tak ada hak buruk. Tak ada menata Covid, Omicron tak Omicron ni. Nah, tak ada kena cocok apa, muka Tuhan wajib buat baik. Tiba-tiba realiti tengoknya ada juga orang sakit, orang tenat, orang demam, orang macam-macam. Nah, itu tanda kata tidak wajib Tuhan buat benda baik dan terlebih baik pada hamba. Betul apa hukum? Harus saja. Itu kalau kata kita wajib akal. Kalau kata wajib syarak, Tuhan kena buat baik dan terlebih baik pada hamba. Maknanya Tuhan pun ada tekanan atas dia lah, wajib syarak. Macam kita tadi sembahyang maghrib, wajib ke sunat? Wajib apa? Wajib syarak. Tekanan di atas kita, kena buat. Tak buat, jangan neraka akhirat kelak. Kalau wajib syarak, Tuhan kena buat baik dan terlebih baik pada hamba. Makna Tuhan ada tekanan di atas dia. Sesuatu yang menekan Tuhan kena buat. Tak buat, siap Tuhan bakar neraka. Tuhan kena bakar neraka lagi. Nyanyi gitu. Tuhan apa lagu tu? Nah, tak bebas dia panggil Tuhan. Tak lepas dia panggil. Maka sebab itulah i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah harus saja. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus pada hak Allah Taala nak mengadakan makhluk dan nak meniadakan makhluk harus. Nak mencelakakan hamba dia, mana hamba dia nak mati dalam kubur, harus. Atau hamba dia wal is'a' nak membahagiakan mana nak matikan dalam iman dan Islam, harus. Tak ada dia wajib dah. Kalau gitu wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Barang siapa yang mengiktikadkan wajib atas Tuhan buat baik, maka sesungguhnya benar-benar jahat akhlak adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi baik buruk semua sekali Allah buat. Cuma kita tu tak boleh basa ke benda buruk pada Allah. Di sana ada adabus syariah dia panggil. Ada adab syariat Tuhan ajar. Hakikat memang baik buruk daripada Allah belaka, tak ada yang memberi bekah pada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Sama ada baik atau buruk. Sebab tu kita dibalas tu usaha kita. Bukan kita yang mengadakan perbuatan tersebut, bukan. Kita dibalas pahala dosa ni kerana usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, pahala bagi usahaan yang baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan dosa bagi apa yang diusaha perkara yang buruk. Kita dibalas pahala syurga ni kerana usaha, bukan kita yang mengadakan perbuatan tersebut, bukan. Kerana kita usaha, ikhtiar, kita pilih. Maka pilihan kita dan usaha kita tu sedikit pun tidak memberi bekas. Sekira-kira hakikat Allah lah yang menentukan pilihan kita dan yang menjadikan perbuatan kita. Tu ni. Ini etika kita ahli sunnah wal jamaah. Ini wahdaniyah pada perbuatan. Dah. Jangan sampai kita makan nasi, kita i'tikad nasi yang memberi kenyang. Kita telan Panadol 2 butir, Panadol yang menyehatkan. Itu semua syirik. Syirik apa? Syirik khafi bukan. Syirik akbar, syirik jali dia panggil. Syirik yang matinya itu tak boleh jawab man rabbuka, Allahu rabbi. Syirik yang saat sakaratul mautnya tak boleh mengucap la ilaha illallah. Jangan kata la ilaha illallah, Allah pun tak boleh nak sebut sepatah mulut. Sebab apa? Dah duk makan nasi, mula nasi yang memberi kenyang, dahaga air minum pak, air yang menghilang dahaga. Air yang memberi bekah pada hilangnya daki-daki pada baju kita, minyak petrol yang memberi kesan pada menggerakkan kenderaan kita. Siap.
Lepas tu lagu mana Ustaz? Tak boleh makan Panado. Hei, makan siapa yang suruh buat Panado? Panado kita makan tu ikhtiar saja. Ikhtiar yang bahasa zahiriyah, ya, yang bahasa adat. Sebab tu kita makan Panado tapi tak sembuh-sembuh. Kita tak marah ke kila Panado? Kau kita pergi bakar nak kila Panado. Nata ni menipu atau Panado dah tu. Ada masa saya sakit kepala, bohong. Sakit kepala sterik. So kontainer dah saya telan Panado dah tu ni. Pergi bakar ada. Apa tak bakar? Ya, bukan Panado yang menyembuh. Hakikat yang menyembuh Allah. Lepas tu kita bedah Panado kat tu. Itu ikhtiar, dibalah pahala kerana kita ikhtiar. Gitulah. Dibalah pahala kerana kita ikhtiar. Tu. Enggak kalau tak mengaji ilmu tauhid enggak manolah orang. Syirik. Nah, duduk lekong pun syirik. Duduk lekong pun syirik apa? Dia i'tikad ekon yang memberi sejuk. Dengan tabiat ekon. Tu kafir juga tu. Wa may yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Wa may yakul, barang siapa yang i'tiqad sesuatu tu memberi bekah bi tab'i, dengan tabiat dia. Nasi memberi kenyang dengan tabiat nasi. Nah, Panadol memberi sehat dengan tabiat Panadol. Kipas memberi angin dengan tabiat kipas. Ekon memberi sejuk dengan tabiat ekon. Lampu mencerahkan dengan tabiat lampu. Nah, ikutlah apa saja. Kereta menyampaikan dengan tabiat kereta, dengan tabiat kenderaan, motor dan sebagainya. Siapa dia i'tikad lagu tu? Au bi'illah, ataupun bukan dengan tabiat. Kerana ekon kita sejuk, kerana lampu kita cerah, kerana kipas kita dapat angin, kerana nasi kita dapat kenyang, kerana Panadol kita dapat sehat. Nah, ikutlah. Kerana kereta kita dapat sampai ke surga. Fadzaka kufrun inda ahli millah, maka demikian itu i'tikad kufur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kafir tu jangan main. Nah, tidak benar-benar mengesahkan Allah Taala tu i'tikad ahli falasifah. Ahli falasifah tu gitu dah. Nah, Tuhan buat, Tuhan tak buat. Tuhan tu hanya dijadikan illat bagi maklul, matbu' bagi tabiat. Itu saja. Tuhan tak buat. Tuhan ada, maka adalah makhluk ni. Tuhan ada, maka sejuklah ekor. Bukan Tuhan yang mengadakan sejuk tersebut. Itu kafir tu di sisi ahli sunnah wal jamaah. I'tikad seperti itu kufur wal a'yadzu billah min zalik. Walau dia sangka dia mukmin, muslim sekalipun. Jaga-jaga. Ini tujuan kita belajar ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 ni, nak mengawali pegangan kita daripada ajaran-ajaran yang sesat, yang terkeluar daripada jalanan ahlus sunnah wal jamaah. Wa may yakul bil quwwatil mudaati, bulak dah. Siapa dia yang i'tikad sesuatu tu memberi bekas dengan sebab kuwah, kekuasaan, power yang dijadikan oleh Tuhan kepada diri dia. Mana ekon dapat memberi sejuk kerana Allah telah jadikan power yang mampu dia memberi kesan pada sejuk. Kipas mampu memberi angin kerana Allah jadikan kuwah, power pada kipas yang mampu memberi angin. Makanan mampu memberi kenyang kerana Allah Ta'ala jadikan pada diri makanan kuwah yang mampu untuk memberi kenyang. Itu contoh dia. Fadzaka bid'iyun fala taltafit, maka itu i'tikad ahlul bid'ah dhalalah, jangan kita ikut. Pada kufurnya itu berselisih pendapat alim ulama. Ulama wara'an nahri dia panggil. Ulama wara'an nahri ni ulama-ulama ni Samarkandi. Ulama-ulama yang banyak hidup di belakang sungai Furat. Itu mana wara'an nahri ni belakang sungai. Itu di kalangan ulama Maturidiyah. Kebanyakan ulama Maturidiyah menghukumkan pegangan seperti itu kafir juga. Dahsyat kalah lah. Tapi qaul yang rajih kata tak kafir. Sebab apa? Sebab dia kata
yang memberi bekah tu walaupun ekon, tetapi bukan ekon semata-mata, tapi kekuatan yang dijadikan oleh Allah pada ekon. Itu ni. Jadi kalau tak ada ekon, bermakna Tuhan tak mampu nak wisjuk kau, kalau ke mana? Tu fasiknya orang panggil pegangan lagi tu. Sebab tu yang betulnya apa? Allah yang menjadikan sejuk dan Allah yang menjadikan ekon. Di sisi indah, di sisi kita pasang ekon, Allah jadikan sejuk. Bukan dengan ekon Allah jadikan sejuk. Okey? Kalau dengan ekon Allah jadikan sejuk, bermakna kalau tak ada ekon Tuhan tak mampu nak sejuk kau kan? Dengan nasi Allah Ta'ala jadikan kenyang. Kalau tak ada nasi Tuhan tak mampu kenyang, kalau mana? Bukan makna gitu. Di sisi kita makan nasi itu Allah jadikan kenyang. Boleh tak kalau tanpa nasi Tuhan nak bagi kenyang? Boleh, tak ada apa. Nanti di masa fitnah Dajjal tu Nabi sebut makanan yang mengenyang untuk orang mukmin itu ialah at-tahlilu wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid yajri zalika bit-ta'ah. Itu makanan untuk orang mukmin dia kata. Masuk tak pada akal? Masuk. Jangan kata tak masuk pada akal. Tuan-tuan, kita kena buang akal kita. Buang akal dia gila lah pada. Ada juga orang ngajak agama suruh buang akal. Kalau buang akal jadi gila lah. Masuk pada akal lah. Sebab apa masuk pada akal? Benda mungkin, benda harus pada akal. Tu cerita Isra' Mi'raj. Semua tu mungkin, harus pada akal. Bukan kata pelik cerita ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak percaya cerita Isra' Mi'raj, tuan-tuan kena buang akal. Buang akal gila ayat dia. Buang akal jadi Pak Abu Jahal. Abu Jahal tak terima tu. Kata mana boleh? Mekah ke Palestin berapa jam tu kalau naik kuda. Sebulan pergi sebulan balik. Tu tak berhenti RNA mana-mana. Ya Muhammad boleh dia mengaku pergi semalam balik lalu belum subuh ni. Kok mana tak terima dengan akal. Tak ada akal ayat dia. Tanya yang gelik, siapa yang menggerak? Siapa yang menyampai? Kuda, unta ke Tuhan? Tuhan. Di sisi je naik kuda, naik unta, naik buruk. Tak naik buruk pun tak apa, Tuhan boleh buat siapa? Tak gitu ni. Jadi orang-orang yang tak ada kepala otak tu dia tak boleh terima. Kok mana tak boleh terima saya cerita ni. Tapi kalau orang tu akal dia cerdas seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, boleh terima tiba-tiba ada ustaz ngajar kata nak terima cerita-cerita Isra' Mi'raj ni tuan-tuan kena buang akal. Buang akal dia gila ke? Akal maha apa nak buang akal kok mana? Cuba tengok orang tak ada akal dengan kita berakal, selisih banyak mana? Banyak selisih tu. Beza banyak mana? Banyak beza. Orang tak ada akal duk jalan lanya bogel, tak ada rasa malu gapo dia relax. Kita selok sikit atas pada lutut pun rasa malu dah. Dak gitu ni. Tu selisih banyak mana? Banyak. Orang tak ada akal cari makan di mana? Kedai kopi. Dak tutup siapa gitu lah, tepi jalan itu. Asal boleh puak dalam mulut jadi kita sanggup dicari makanan lepas tu siapa? Biadak pun tak ada akal pun. Ni. Kita duk cari kukuk supermarket, kukuk restoran. Apa tu? Akal. Tiba-tiba ngajak agama suruh buang akal. Parah. Buang akal buang ayat Quran itu afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Tu. Fanzuru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil albab. Apa kerja tu hidup kata? Mikirlah, ambil pengajaran lah, bergelegaklah otakmu tu, mutar sikit kepala otak tu mikir. Tak ada beda lah kalau gitu kan. Dah kita buang akal. Jangan buang akal. Akal duduk dalam ni mikir cara yang betul. Itu. Hak kenanya bukan buang akal. Guna akal dengan benar, dengan betul. Fikir cara yang betul. Silap hari bulan guna akal agak tapi tak betul. Jadi Abu Jahal. Tu. Dia tak tahu perkara yang harus pada akal. Dia duk bertukar dengan perkara yang mustahil pada adat. Hukum adat, hukum akal yang bertukar. Tengok. Tak terima pada akal ni. Bukan tak terima pada akal, pada adat.
Tak terima tak pada adat ekor kita pasal tapi panas garing. Pada adat tak terima tak terima pada adat, kerana pada adatnya ekor tu bila kita pasal sejuk. Tapi pada akal terima tak pasal ekor tapi panas? Terima. Kenapa? Kerana yang menyejuk bukan ekor Allah. Boleh-boleh saja pasal ekor tapi tak sejuk-sejuk. Tambah gas ke mana? Punah kerana ekor. Boleh. Atau tak ada ekor tapi sejuk macam ekor. Boleh tak? Boleh. Yang gitu lah. Dia jelas akal dengan adat tu biar boleh beza tu. Barulah kita tu tidak mensyirikkan Tuhan. Itu. Bila kita boleh beza tu, makan panado tak apa, tak syirik nah. Makan nasi pun tak apa, pakai baju pun tak apa, naik kereta mahal ke berapa tak ada hak. Pasal ekor, pasal lampu tak ada syirik. Apa? Hati kita tu i'tikad kemah dah. Apa? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekah tu tidak adalah ia melainkan hanya bagi Allah satu-satunya Tuhan yang Maha mengerasi di atas hamba dia. Tu. Tapi Allah Ta'ala jadi di sisi sebab yang adi. Maka sebab yang adi ni sah menyalahi. Itu dah. Tu. Sebab tu berimeh dengan mukjizat, irhas, karamah, ma'unah, itu semua perkara-perkara yang khariqul lil adati, perkara yang mencarikan adat, bukan khariqul lil aqli. Yang ngajar dia duk cerita keramat tu wali ni, lepas tu dia kata dia nampak orang macam payah nak percaya, kata tuan-tuan nampak duk kenyuk muka tu tak percaya tu deh. Tuan-tuan kalau guna akal memang tak boleh lah tuan-tuan. Tuan guna buang akal. Buang akal. Buang akal gila ayat dia. Lepas tu keramat, mukjizat, irhas, ma'unah tak kena buang akal. Kerana perkara tu bukan perkara yang mencarikan akal. Amrun khariqun lil adah. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Akal sah terima, sah, tak apa-apa. Sebab tu zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duk khutbah di Madinatul Munawwarah. Duk khutbah tiba-tiba Sariyah, Jabal. Tengok. Tentera Islam ada jauh tu dengar suara Sayyidina Umar. Tengok. Kalau sahabat-sahabat Nabi tu kata tidak ahli sunnah wal jamaah kan? Ini khurafat belaka ni. Mana Sayyidina Amirul Mukminin duduk Madinah tu? Mana ada keramat-keramat ni? Kalah ke Islam dia kata kena bunuh tentera kafir. Tapi oleh kerana sahabat dia kata percaya karamah, ahli sunnah wal jamaah percaya karamah. Malaikat Mu'tazilah tak percaya karamah. Mu'tazilah tak percaya karamah. Sahabat-sahabat percaya karamah. Mereka naik atas bukit kerana dengar suara Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tak ada. Tu tengok. Gapo tu dia panggil? Karamah. Apa karamah? Amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat. Secara adatnya mana bolehlah suara tu sapa dengan jauh pada zaman tersebut adatnya tak guna telefon, tak ada lagi. Kalau zaman kita ni, ini antara keramat zaman ni tu boleh sapa suara jauh mana tu pun syaratnya ada lain lah. Kredit ada, sapa ya suara. Tu zaman tu tak ada telefon ke apa, tapi boleh sapa. Boleh. Moga sahabat berimeh Allah yang menyampaikan suara, bukan mikrofon, bukan goni, bukan ni sahabat-sahabat yang adi saja. Sah saja kalau tak ada benda ni Tuhan nak menyapa, boleh. Tengok Sayyidina Umar tu. Tak ada handphone, bukan kata Sayyidina Umar duduk khutbah. Naik atas bukit. Tentera kafir duduk belakang tu. Naik. Sayyidina Umar pun jauh tu. Bukan yang dekat dalam Masjid Haram, bukan Masjid Nabawi. Tentera Islam duduk jauh. Tapi Sayyidina Umar diinkishaf, dibuka tabir oleh Allah. Nampak tentera Islam tu dalam bahaya. Maka nampak dia. Padahal tak ada orang nampak berkeliling ni. Itu tengok. Itu dia panggil apa dia kata? Amrun khariqun lil adati. Ingat baik-baik. Bukan amrun khariqun lil aqli.
Sehingga kita nak ceramah ke orang supaya buai akal, baru boleh kita terima keramat, mukjizat, irham. Apa dah buai akal? Buai akal kat tak boleh terima lah jadinya. Kata ni. Aduh. Habis. Tu. Allahu akbar. Kalau gitu adalah kita ni tak ada sebut lah, hamba baca lah ni lah. Fayakhluqut ta'ata wal maksiyata. Maka Allah yang menjadikan taat dan maksiat. Allah buat. Nah, perbuatan taat seorang hamba Allah yang buat. Perbuatan maksiat seorang hamba pun Allah yang buat. Itu. Lepas tu tiba-tibanya dia balas dosa, dia balas neraka. Zalim lah Tuhan. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah dia hujah lagu tu. Kalau Tuhan buat perbuatan yang jahat, maksiat dan sebagainya, sedangkan maksiat tu Allah Ta'ala tegah, Allah Ta'ala marah. Jangan kamu berzina, jangan kamu berjudi, jangan kamu togak arak, jangan kamu risuah. Tiba-tiba tu perbuatan hamba buat maksiat tu Allah yang menjadi. Lepas tu nanti akhirat Allah bakar api neraka. Oh, zalim lah Tuhan. Maka sebab tu kata Mu'tazilah, perbuatan jahat, perbuatan maksiat, hamba yang menjadikan perbuatannya, bukan Allah. Nampak macam kena dah tu. Tak? Kalau tidak, zalim Tuhan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab, dia zalim-zalim ni kalau kita buat, kita retah benda hak bukan milik kita, tu zalim. Kereta jiran tetangga kita gicak warna pink, tak ada pasal-pasal. Bukan dia suruh dah. Tu jiran tu warna kereta Mavic aku warna pink ni. Kita kata saya cat. Bapa awak cat. Tak apalah, comel sikit. Orang panggil apa tu? Zalim. Bapa kita duduk pergi atas benda hak bukan milik kita tu apa? Kalau kereta kita sendiri kita nak cat warna berapa pelangi ikut pergi muka kereta kita. Maka hamba ni milik siapa? Hak siapa makhluk ni? Hak Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Tuhan, kalau mu'azzab mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kalau mengampun dosa mereka, maka Mu tu benar-benar Tuhan yang Maha Ampun, Maha Pengampun, Maha Pengasih belah. Jadi bukan kata zalim dak Tuhan wakal orang dalam api neraka ni. Apa? Sebab orang tu hak Tuhan. Ikut Tuhan nak buat gapo pun. Itu satu jawab dan ni. Lebih-lebih lagi Tuhan memang tidak zalim. Sebab apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak kami azabkan manusia sehingga kami utuh ke rasul. Gitu kan? Jadi sebab tu kalau zaman hak tak ada rasul tu dipanggil zaman fatrah. Zaman fatrah ni free. Zaman yang apa orang panggil? Kosong daripada wahyu Allah. Tak ada nabi, tak ada rasul, putus. Maka orang pada zaman tu buatlah khija khurafat, kufur, syirik lagu mana pun, Tuhan tak ambil azab. Dia panggil ahlul fatrah. Itu dah, ahlul fatrah. Ikut Tuhan. Kata ni. Aduh. Tak ada Maka bila Tuhan utus rasul, baru berlakunya taklif. Tu bila ada tok guru mari menyapa dah, mari royak azab Tuhan, mari peringatan, ketika tu baru orang panggil dikira salah kalau kita ingkar. Itu. Maka sebab tu Tuhan tak zalim. Mana zalim dia? Bahkan diberi kita tu orang panggil ikhtiar secara zahir. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaahnya disebutkan manusia ni mukhtaran zahiran. Secara zahir kita tu boleh milih. Betul tak? Betul tadi kita nak mari sore kau nak pergi disko. Boleh dua-dua. Betul tak? Kau kalau nak pergi disko tu jadi boleh batin pecah perut lalu situ. Tutup habis disko gapo pak maksiat kalau lagu tu. Boleh. Nak pergi disko boleh. Nak pergi masjid boleh. Tidak kata nak pergi disko kak boleh batin pecah perut gapo nak. Pergi penuh masjid surah ni. Kalau lagu tu bebas. Secara zahirnya kita bebas milih.
Mukhtaran zahiran dia panggil kita ni. Tapi majburan batinan, secara batin kita juga diijbar, mana dikagohi, dipaksa. Kita pun pilih nak pergi surga nak pergi surga. Sekira-kira hakikatnya sedia kala lagi ketentuan Allah atas pilihan kita nak pergi surga tu ketentuan Allah. Allah tentu sedia kala lagi pada jam ni, hari ni, saat ni, tahun ni, detik ni, Mamat pilih dia nak pergi surga. Gitu kan? Mamat pilih nak pergi disko. Contoh, secara batinnya kita diijbar, digagahi. Tapi secara zahir kita diberi pilih. Sebab tu tak ada orang panggil apa? Tak ada apa-apa sekateh orang tu tak semaya. Tak semaya. Alah. Mu pilih tak semaya kan? Kata ni. Betul tak? Kau ada orang tak semaya pecah perut dah. Oh, tak ada orang tinggal semaya kalau gitu. Pakak semaya belaka. Dah? Dia tak semaya. Segar mega apa biasa juga orang tak semaya pun. Ya. Apa? Mukhtaran zahiran, diberi pilih secara zahir. Maka pilihan dia tu nantinya akan dibalas pahala atau dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu. Secara batinnya sebenar, hakikatnya kita memang telah ditentukan oleh Allah. Dan perbuatan kita pun dijadikan oleh Allah. Dah. Tu. Maka sebab tu tak boleh lagi kita nak menggunakan alasan Allah yang menentukan dan menjadikan kejahatan untuk menghalalkan perbuatan jahat. Tak boleh. Ini banyak berlaku pada pemimpin-pemimpin, raja-raja. Atau orang besar. Dia nak menghalalkan perbuatan jahat dia guna Tuhan. Itu juga haram. Tak boleh. Tuhan lah ni nak suruh aku buat zalim kamu, nak suruh aku sembelihmu, nak suruh aku bunuhmu. Tak boleh tu. Haram. Tu. Tuan-tuan, ekonomi kita jatuh ni Tuhan lah tuan-tuan. Tu siap kalau main wah lagu tu lah. Jangan gak kita duk marah ke pemimpin. Tuhan belakalah ni jadi ekonomi kita jatuh. Kalau gitu tak usah jadi pemimpin lah. Kerja apa menjadi pemimpin lagi tu. Tu haram juga guna Tuhan untuk menghalalkan perbuatan zalim dia. Itu haram. Ada pun guna Tuhan tapi setelah dah. Setelah buat dah. Contoh seorang tu perogoh bersiri lah kita cerita. Itu ni. Menjalani hukuman dah dalam penjara, kena rotai, kena bedah, kena sebab. Balik ke kampung, orang kampung masih duk cakap lagi kejahatan dia. Padahal dia taubat dah. Faham tak? Dia taubat dah, dia tak buat dah kerja tu. Juru baik dah. Wali dah dia yang ni. Tapi nak buat guana orang kampung ni, tak boleh. Dia cakap, dah jangan tu perogoh bersiri tu. Perogoh bersiri. Orang masuk kedai orang tutup. Nak masuk beli kedai rucik orang tutup. Nak masuk restoran orang sekap. Pergi perogoh bersiri pergi. Bergambu. Sia ke dia ni. Maka untuk hak jenis lagu ni dibenarkan berhujjah semata-mata untuk mendiamkan mulut jahat orang terhadap diri dia. Boleh dia kata, orang kampung, beringat sikit, hak dosa hamba buat dulu tu Tuhan juga yang menentukan hamba, yang menjadikan hamba. Hamba ni taubat dah, bapa duk hina hamba sampai gini mau ni. Benar. Untuk setakat tu ya. Bukan dia nak menghalalkan perbuatan dia tu tak, tapi nak menutup mulut-mulut orang kampung hak duk kutuk, duk jahati dia. Itu saja dia benar. Jadi ingat. Pertama, tak boleh kita sandarkan benda jahat pada Allah Taala. Tak boleh. Haram. Walaupun benda jahat tu bahasa uruf, bukan bahasa syarak. Mana? Seperti bewok ataupun burung. Allah, kita kata Allah memberi rezeki ulat kepada burung-burung. Tak boleh tu. Tahqir dia panggil. Memperhina tu. Padahal kalau kira siapa yang memberi rezeki pada burung? Allah lah. Betul tak? Bewok babi siapa hak buat? Allah lah. Tapi tak boleh kita jawab dengan begitu. Ni kalau anak-anak kita ni ada tanya, "Abah, babi siapa buat abah?" Sudah. Jawab gua ada. Kalau orang tu jenis cerdik, dia jawab dah.
Semua makhluk ni awal Tuhan kita Allah Ta'ala lah hak buat. Jawab umum itu. Apa tu? Dia nak ajar adab. Selain daripada ajar tauhid pada anak, kena ajar ke akhlak adab dengan Allah Ta'ala. Jangan dinisbah ke perkara yang buruk pada Allah. Jangan dia jawab, "Oh, Allah buat babi ni awal." Yo kau tu dia apa? "Oh lah, siapa lagi buat?" Allah lah buat babinya. Cari dia pergi sekolah. Oi, abah aku kata Allah buat babi weh. Habis duk jajah habis. Tu tengok. Tak ada akhlak dia. Walaupun ada tauhid, betul. Tapi adab syariah tak ada. Tu dah. Maka tidak boleh kita nisbahkan kejahatan tu kepada Allah, melainkan fi maqamit ta'limi. Ni pada tempat belajar begini saja. Duk kedai ni tak boleh ni. Duk jalan, duk cakap sahih main tepi jalan haram. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala firman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa-apa yang mengena kepada kamu daripada kebaikanmu, katalah hak Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa yang mengena kepada kamu daripada kejahatan, maka katalah daripada diri kamu sendiri. Ayat ni di sisi Mu'tazilah akidah. Akidah. Sebab tu Mu'tazilah kata, tengok. Tuhan sendiri kata, baik daripada Allah, buruk daripada diri kita sendiri. Padahal ayat tu bukan ayat akidah. Ayat tu ayat adabus syariah. Apa hikmahnya? Apabila benda baik mengena pada kita, kita kata daripada Allah, supaya hati kita selamat daripada takabur, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Hadza min fadlil rabbi. Ini semua hak Tuhan berlakon ni. Kurnia Tuhan berlakon lah ni. Tak ada besar pun hak aku ya Allah ya Rabbi. Dah tu ni. Tu. Maka selamat kita daripada riak, ujub, sum'ah, takabur. Kita boleh mai dengar, boleh maya jemaah, boleh tahajud, boleh mengajar, boleh baca Quran, boleh berzikir. Siapa kurnia ni? Allah. Bila kita kata lagu tu kan tak ada hak kita. Hilang riak. Kalau duk main, aku lah rajin ngajar, rajin ngaji, rajin semaya, rajin jemaah, rajin baca Quran, rajin berzikir. Habis situ ada riak, ujub, sum'ah, takabur habis. Itu hikmat dia. Dan apa hikmatnya? Tuhan suruh kata hak jahat daripada diri kita supaya terbangkit rasa dalam jiwa untuk bertaubat. Kalau duk kata Tuhan belaka, jadi Jabriyah. Jabriyah ni satu daripada akidah yang sesat lagi ialah Jabriyah. Apa Jabriyah? Kelompok yang mengiktikadkan kita tu tidak ada langsung ikhtiar dan usaha. Tak ada. Manusia, makhluk hamba ni seperti kapah, seperti daun yang ditiup oleh angin. Angin nak pupuk ke mana, ke situ. Tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Lepas tu Allah belaka. Maka boleh jadi kufur Jabariyah ni apabila apa? Apabila dia tu boleh menghalalkan benda yang haram. Zina apa-apanya Tuhan kan ni? Kau membuat perbuatan kita, bolehlah. Apa ke dia minum agak minumlah, tak ada masalah. Tuhan belaka, Allah belaka ni, Allah. Siap. Ni. Tu Jabriyah. Ingat dah? Jabriyah Tuhan belaka. Hamba tak ada langsung. Qudratul hadisah tak ada. Iradatul hadisah tak ada, qudratul hadisah tak ada. Itu Jabriyah. Qadariyah pula kita belaka. Kita belaka terbalik. Itu Qadariyah. Tu kita belaka. Mana? Qudratul hadisah kita tu Allah Ta'ala buat power dah, mampu untuk menciptakan perbuatan kita. Tu kita belaka. Tu Qadariyah. Ahlus sunnah wal jamaah, setiap perbuatan kita yang bangsa ikhtiariyah dah. Kalau bangsa ittirari, hak tu tak ada khilaf dah. Ittirari ni maknanya hak tergagah. Bukan kita nak jadi. Contoh seperti kita nak tukur paku tu kan. Kita tukur paku pak kena atas jari. Tu. Kita nak tak tukur jari kita? Tak mampu. Itu kita tak ikhtiar nak tukur jari kita. Pak kita usaha nak katak jari kita. Dak kita nak usaha katak paku. Tiba-tiba tersasar, belebok kena atas jari dia ni. Tu dia panggil apa? Fi'lul ibad atau af'alul ibad ittirariyah. Hak bahasa ittirari. Hak tergagah. Hak bukan kita pilih, hak bukan kita usaha. Itu tak ada khilaf di antara kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Apa tak ada khilaf? Allah. Allah belaka.
Hak jadi berkhilaf ni hak kita ke hak Allah. Nah, ialah fi'lul abdi atau fi'lul ibad, af'alul ibad ikhtiyariyah. Hak bahasa kita nak, hak bahasa kita usaha. Mu'tazilah kata hak tu hak kita, Qadariyah kata hak tu hak kita buat. Jabariyah kata dak, Tuhan belaka-laka. Ahli sunnah wal jamaah kata ikhtiar usaha tu kita, yang tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Yang menjadikan perbuatan dan menentukan pilihan kita tu Allah belaka, yang memberi bekas dan memberi kesan. Jadi dalam setiap perbuatan ikhtiariyah kita ada dua kudrat dan iradat yang diserta. Mana? Qudratullah al-qadimah yang memberi bekas, yang menjadikan sesuatu perbuatan tersebut. Qudratuna al-hadithah, kudrat kita yang baru yang tidak memberi bekas, hanya sebagai usaha. Nah, usaha. Waktu orang boleh tanya, buat apa tu mak? Duduk baca kitab, duduk makan nasi, duduk semaya, duduk aku duduk makan nasi ni, aku duduk makan nasi, boleh sandar ke perbuatan tu perbuatan kita? Nah, sebab apa? Sebab ikhtiar tadi. Usaha tadi. Kata mak buat apa? Allah makan nasi ni. Oh, Allah makan nasi. Oh, siap pun gitu. Nah, tu Allah duk baca kitab ni. Hoi, berat mungan gitu. Ni. Tu. Jadi adanya orang panggil kudrat kita yang baru ni apa? Sah untuk kita bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Sah untuk kita sandar. Tapi hakikat yang menjadikan perbuatan tersebut tak ada orang lain malaikat Allah. Itu dah. Ingat baik tu. Fa yakhluqut ta'ata wal maksiyata. Allah lah yang menjadikan ta'at dan maksiat, wan naf'a dan manfaat, wad dharra dan mudarat. Allah belaka. Wal ghina, kekayaan pun Allah yang buat, wal faqra dan kemiskinan, kefakiran pun Allah yang buat dah. Nah, sebab tu dalam Quran kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Ada tengok. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Semua benda ni mungkin ni semua Allah yang buat. Sama ada baik atau buruk. Nah, jadi kalau Allah Taala wajib buat baik, apa Tuhan kata allazi khalaqal mauta wal hayata? Baik Tuhan kata allazi khalaqal hayata saja. Mati dengan hidup mana baik? Hiduplah orang nak hidup lah. Kau kata ambuh mati ni. Nah, kau suka orang mati Mati dah bawa mak. Yo, Allah bagus. Gitu ke? Mana ada? Nah, mati dah bawa Allah. Sedih weh kurang jemaah kita. Ada kan? Kayak gitu. Walau bukan tali persaudaraan adik-beradik ke apa, sedih juga. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tu. Mana ada orang suka mati ni? Lepas tu ayat Tuhan buat mati. Kalau kata Tuhan wajib buat baik, solah dan aslah, ni ayat Quran nak dapat mana? Tu dah. Kalau gitu walaisatin naru muhriqatan, bukanlah api yang membakar. Ingat tu. Bukan api yang membakar. Yang membakar Allah. Di sisi kita nyalakan api, Allah jadikan kebakaran. Maka terima tak dalam kepala otak kita api menyala tapi tak terbakar? Terima tak? Sudah ada lagi jawab tak terima. Aduh. Terima tak dengan kepala otak kita api nyala tapi tak terbakar masuk benda kering? Terima tak? Terima. Sebab yang membakar tu bukan api, Allah. Maka sebab tu bila cerita Nabi Ibrahim dilempar dengan manjanik dalam api tak terbakar, kita boleh terima tak dengan akal kita? Boleh, muka kita ada akal. Bukan Abu Jahal tak ada kepala otak. Nak marah ni ada ustaz suruh buang akal. Gerai sungguh aku cakap apa tu ceramah Isra' Mi'raj. Mari je puyak Isra' Mi'raj, ada lalu ustaz awak buang akal cek ceramah Isra' Mi'raj. Tak usah duk ceramah lah kalau fardu ain tak lepas tu pergi ngaji dulu sifat 20. Dak tu ni. Tu buang akal apa? Nah, terima dengan kepala otak. Sebab apa? Sebab yang membakar siapa? Allah, bukan api dak. Tapi di sisi ada kita nyala ke api, Allah jadikan kebakaran. Ingat baik-baik. Di sisi ada. Hukum ada sah menyalahi. Berak. Sah menyalahi. Kan sebut dah tadi. Karamat ke mukjizat ke irah. Amrun kharikun lil adati bukan khariku lil aqli bukan. Itu.
Walasikinu qati'atan, dan bukanlah pisau yang memotong, bukan. Yang memutus bukan pisau. Kita ambil pisau, kita pun kerak bawah. Putus tak bawah? Putus. Siapa yang memberi kesan pada putuhnya sesuatu yang kita kerak dengan pisau tadi? Allah. Bukan pisau, bukan. Di sisi kita gunakan pisau, Allah jadikan putus. Gitu dah. Bukan dengan tabiat pisau memutus, bukan kerana pisau mampu memutus, atau bukan kerana Allah jadikan kekuatan power pada pisau yang mampu memutus. Bukan belaka dah. Lepas tu yang memutus apa? Allah bulat-bulat. Di sisi sabab yang adi kita guna pisau. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia tu tak putus. Nabi Ibrahim nanti ni tak cakap asah dah. Tak putus. Itu Tuhan nak Tuhan uji Nabi Ibrahim keikhlasannya dalam mentaati perintah Allah. Nah tu. Ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur ma za tara. Itu, hei anakku, semalam aku mimpi aku diperintah Tuhan untuk sembelihmu. Apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah. Itu Nabi Ismail. Ya abah, hei abahku, hei ayahandaku. Itu abah itulah bahasa Arab yang paling manja sekali kalau panggil ayah. Nah, ni ustaz-ustaz banyak abi panggil anak-anak dia panggil abi. Nah, abi tak manja tu. Abi ni kalau terjemah Melayu bapakku. Abi nak duit? Mana bapakku nak duit? Allah kasar. Tahu saya cari ustaz panggil anak. Abi ada rumah. Abi tu bapak dia. Anak dia kata, bapak awak duduk kat rumah awak lah. Bapak tanya. Yalah, kan awak panggil ayah awak Abi. Abi ada kat rumah tak? Abi ada lah. Bapak tanya, bukan. Jadi belik habis. Hak comel panggil ayah ni abah atau abu ya. Molek abah. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya wahai ayahandaku. Itu maksud kita. Abah, wahai ayahandaku, wahai bapakku. Itu maksud kita. Kan lembut tu. Kita nak minta duit. Wahai bapakku nak duit. Okey, juga bunyi tu. Bukan bapakku nak duit. Allah. Kasar teh. Tapi tak ada arah buat kita ni nak arak semua, nak bunyi dapat arak. Abah tu arak lah. Ya abah, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah. Wahai ayahandaku, buat perintah Allah tu buat. Pasti mu akan dapati aku orang yang sabar. Okey? Bila pisah tu, tajam ni pisah ni. Pasal apa tak? Akhirnya Tuhan ganti dengan kibas. Itu nak cerita kata bahawasanya yang memutus ialah Allah. Itu mukjizat Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Tu tengok. Walat ta'amu musybi'an, dan bukan makanan yang mengenyangkan, bukan. Lepas tu siapa? Fallahu huwal khaliqu wahdahu. Maka Allah lah, dia satu-satunya sang pencipta. Lakin akan tetapi ja'ala bimuradihi hadza sababan ay sababan adiyah. Tetapi Allah Ta'ala nak perkara-perkara tersebut. Mana? Pisau, api, makanan, aircon, penado, ikut apa saja ni kita duk jumpa depan mata ni, kita duk guna hari-hari ni, itu sebagai sababan, sabab yang adi saja. Sabab yang adi. Habis itu. Kemudian wa yajuzu alla yujidal ihraqa ma'an nari, dan harus pada akal bahawa tidak didapatkan kebakaran padahal serta api itu ada. Itu contoh seperti Nabi Ibrahim tadi dilempar dengan manjani. Noyak besarnya unggun api, siapa tak boleh nak peluk gitu, kena manjani jauh. Syum. Ni deng masuk tapi tak terbakar walau surat benar berbaju di Nabi Ibrahim. Orang yang tak belajar hukum akal, hukum adat, dia kata cerita ni cerita Doraemon, ingkar mukjizat. Hak qat'i dalam Quran. Boleh dikafir tak? Boleh dikafir, jangan main-main.
Tapi kalau orang itu mengaji ilmu akidah, boleh beza hukum akal dengan hukum adat, maka dia terima dengan senang hatinya, tasdik dalam jiwa dia. Betul cerita ni, akal aku boleh terima, tak ada masalah apa, kerana yang membakar bukan api tapi Allah. Nah, sah menyalahi adat yang sedia kala dijadikan oleh Allah. Apa? Biasa Allah Ta'ala jadikan di sisi ada api, adanya kebakaran. Maka sah-sah saja ada api tapi tak ada kebakaran. Habis. Kemudian tuh. Kemudian kita sambung lagi sifat yang mustahil baginya Allah, iaitu ta'addud, berbilangan. Bahawa mustahil Allah tu lebih daripada satu. Ini kita nak masuk dalil. Mana dalil yang menunjukkan mesti Allah bersangatan esa dan tentu tidak dia ta'addud, dia berbilang? Maka dalil sifat wahdaniyah ni panjang. Ulama membahaskan ayat lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit dan bumi ini Tuhan lain pada Allah, pasti hancur lebur. Maka ulama mengatakan keluar dua jenis burhan, dia panggil dua jenis hujjah. Kalau Tuhan berbilang paling kurang dua, tak usah kata sejuta, dua cukup dah nak berbilang ni. Satu dua, Tuhan A, Tuhan B, dah. Paling kurang berbilang dua. Maka keluar dua hujjah, dua burhan. Satu burhan dipanggil burhanut tawarud, dia panggil hujjah. Kalau Tuhan berbilang, lepas tu berbilang tu pula dia pakat dua tu, kerjasama. Tu panggil burhanut tawarud. Jadi lagu mana alam semesta ni? Yang keduanya burhanut tamanu', dia panggil hujjah. Kalau Tuhan tu berbilang, dia tidak sah. Fardu takdir dia berbilang, paling kurang ada dua. Terkadangnya dia berkelahi, gocoh dua tu. Hak ni nak buat bumi, hak ni nak menghilangkan bumi. Hak ni nak membuat langit, hak ni nak menghancurkan langit. Itu nanti kita akan bahas. Baik, kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dalil penting dalam buku kita ni tak ada. Dalil tak ada, tapi yuak mari ayat Quran lau kana fihi ma alihatun, nantinya kita akan syarah ke orang panggil burhanut tamanu' dan burhanut tawarud. Itu sebagai penafsiran kepada ayat yang beliau datangkan dalam buku beliau ni. Itu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.